Assalamualaikum, salam Nusantara. Kenapa perlu mendengar? Mungkin topik ini kita rasakan topik yang agak ringan, tetapi kita terlalu memandang ringan tentang topik ini. Selama ini kita kata kita dah mendengar, tapi masih lagi salah tafsir kata-kata orang. Tuhan anugerahkan kita dua telinga dan satu mulut. Tapi dalam realitinya seolah-olah kita ada dua mulut dan satu telinga, menyebabkan kita terlalu banyak cakap dan kurang mendengar, kurang memberi perhatian kepada kata-kata orang. Masing-masing bercakap. Siapa nak dengar? Ini adalah isunya yang terjadi, pertengkaran, perbalahan suami isteri, bos dengan anak buah, ibu bapa dengan anak, suami dengan isteri. So, jadi boleh tak spend masa dengan saya seketika untuk kita selami semula perkara asas ini, agar kita sama-sama perbetulkan diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran mendengar, berhenti bercakap. Biarlah salah seorang yang bercakap, jangan kedua-duanya bercakap. Tak tahu siapa yang nak dengar cakap siapa. Minimumkan gangguan, bercakap dalam tempat karaoke, pasar malam, market ikan, you rendah. Apa yang hang cakap pun kita tak tahu. Berhenti melakukan perkara lain semasa anda mendengar. Untuk apa? Untuk kita memberikan tumpuan atas apa yang dipercakapkan oleh kawan kita di sebelah sana. Menjaga hubungan mata. Kenapa kita perlu menjaga hubungan mata? Bila kita bercakap dengan orang, kita kena melihat mata orang yang kita bawa bercakap. Ini hang duk dengar, tak dengar pun kita tak tahu. Jadi bila kita memberikan perhatian dengan mata kita, menunjukkan kita memberikan perhatian, menunjukkan kita nak mendengar apa yang kawan kita bercakap. Gunakan bahasa yang menarik, positif, untuk galakkan rakan kita teruskan bercakap. Jangan sesekali mengganggu. Kadang-kadang kita suka ganggu kawan-kawan bercakap, potong tengah, potong steam. Kawan duk cakap elok, kita potong. Kawan tak habis nak cerita, kita dah masuk. Bersabar, berfikir dengan cara yang positif. Dengar untuk memahami, bukan untuk mematahkan hujah. Ini selalunya berlaku. Bila kita dengar, kita cuba nak cari idea bagaimana nak mematahkan hujah kawan kita. Minta penjelasan sekiranya anda tidak faham. Dan dengarkan dengan penuh rasa empati. Empati itu macam mana? Kita nak rasakan perasaan dia. Bagaimana perasaan dia sekarang ni, bila sedang bercakap ni. Dengarkan dengan penuh kasih sayang. Macam mana kita cakap dengan keluarga, macam mana kita bercakap dengan isteri kita. So, kita tak, orang kata, meneplak sesuka hati kita, bercakap dengan kawan-kawan. Menunjukkan minat. Bagaimana kita nak menunjukkan minat, nak bercakap dengan orang? Bahasa banding kita perlu positif. Bila kita nak bercakap dengan orang, mungkin kita ke hadapan sedikit, menunjukkan minat kita untuk mendengar perbualan rakan kita. Galakkan penutur dengan anggukan dan kata-kata penegasan. Angguk, ya, ya saya faham. Ish. Nanya, no? Jadi kita berikan, orang kata, galakkan dengan anggur, dengan penegasan kita, dan kemukakan soalan jika tak faham. Minta huraian, huraikan atau profesor. Jadi apa yang awak rasakan ni, awak tak suka dengan cara saya buat kerja selama ni, begitu. Jadi kita cuba, orang kata, dapatkan kepastian betul atau tidak apa yang kita faham daripada perbualan tersebut. Seterusnya, dengarkan isi dan cara
pembicara bercakap. Untuk apa? Untuk kita lihat apakah maksud-maksud tersirat di sebalik kata-kata dia. Kadang-kadang bila individu bercakap, kita boleh lihat orang kata bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa badan dia lebih terselah, menunjukkan dia genuine atau tidak, dia ikhlas atau tidak bercakap tersebut. Dengarkan dengan hati dan juga akal. Faham sefaham-fahamnya. Letakkan diri kita totally 100% dalam perbualan tersebut untuk memahami. Ikuti petunjuk ketinggian suara untuk fahami emosi rakan yang kita bawa bercakap tu pada ketika tersebut. Sangat marah, sederhana, sangat terasa hati atau biasa-biasa je. Elakkan memikir apa yang akan anda katakan seterusnya. Ini yang selalu berlaku. Kawan tak belum nak habis ni, kita dah start dah, kita dah mula nak kata masuk dalam perbincangan dan berikan idea kita. Atur waktu yang lain jika anda tidak dapat mendengar dengan baik pada waktu tersebut. Kadang-kadang kita terlalu emosi kan, jadi kita tak boleh memberikan orang kata fokus dalam perbincangan. Set masa-masanya lain untuk berbincang. Itu cara mendengar, kemahiran mendengar yang baik, yang selalu kita abaikan, terutamanya perhubungan dengan suami isteri, perhubungan dengan bos, dengan anak buah, perhubungan dengan masyarakat, dengan anak-anak, yang selalu kita abaikan, yang kita rasa macam diri kita bagus, sebenarnya banyak yang dah pandangan kita dah tak betul dah. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan dengan anda, ini adalah merupakan satu kaligrafi Cina yang saya belajar. Maksud dia ting. Ting ni adalah orang kata listening, macam mana kita mendengar. Dalam bahasa Cina bila disebut ting ni merangkumi 100% perbuatan kita untuk mendengar perbualan yang sedang berlaku. Bagaimana ianya terjadi? Pendengaran dengan menggunakan telinga, pendengaran dengan menggunakan minda untuk berfikir, pendengaran dengan menggunakan mata untuk melihat adakah betul statement-statement yang disampaikan oleh individu tersebut. Undivided focus, fokus yang total kepada perbualan tersebut, dan juga jiwa kita, hati kita perlu berada 100% dalam perbincangan, dalam perbualan tersebut, dalam pendengaran tersebut. Baru kita dapat mesej yang sebetul-betulnya, mesej yang terbaik daripada orang yang kita bawa berbicara. Jadi untuk itu betulkan pendengaran kita, betulkan kemahiran mendengar kita. Bila kita mendengar perbualan, pastikan kita memberikan fokus yang 100% dalam perbincangan tersebut, dengan menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan hati dan menggunakan akal fikiran 100% dalam perbincangan tersebut. Dengan itu kita akan mempunyai kemahiran mendengar yang terbaik menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak, menjadi seorang bos maupun menjadi seorang anak buah. Salam Nusantara.